Katalah kita peandaian jantung kita berdenyut 1 kali 1 minit 60 kali. Dalam 1 jam dia bergerak 3,600 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 1 hari dia bergerak sebanyak 86,000 kali. Tak pernah berhenti. Kita tak sedar pun. 1 minggu dia bergerak berdenyut sebanyak 604,000 kali. 1 bulan sebanyak 2,04,019,000 kali. Subhanallah. Ini orang sufi, tuan-tuan. Setiap nafas dia zikir, bukan lisan tapi qalbu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Tuan Imam yang semuliakan, Tuan Nazir, Tuan Bilal, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam kesempatan kuliah subuh pada hari ini, marilah kita merenungi ciptaan Allah yang sangat ajaib, qalbu, dalam tajuk keajaiban qalbu. Kita mulakan dengan surah Al-A'raf. A'udzu minasyaitonir rajim. Wa laqad adarna jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika al-am bal hum adall ulaika hum ghafilun. Shadaqal azim. Sesungguhnya kami sediakan bagi mereka manusia neraka jahanam sebab mereka mempunyai qalbu tetapi mereka tidak berfikir dengannya. Mereka mempunyai mata tetapi mereka tidak melihat dengannya. Mereka mempunyai telinga tetapi mereka tidak mendengar dengannya. Mereka lah seperti haiwan ternakan, bahkan mereka lebih sesat daripada haiwan, dan mereka lah orang yang lupa akan jalan kembali. Ini dalam konteks ini kita lihat Allah menyebut lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka mempunyai qalbu tetapi mereka tidak memahami, tidak berfikir dengannya. Di sinilah terletaknya persimpangan antara kita dengan mereka. Dalam konteks umat Islam, tempat berfikir ialah qalbu, jantung. Barat mengatakan tempat berfikir ialah otak. Dua approach yang sangat berbeza. Dua-dua ini menimbulkan sistem pendidikan yang berbeza. Sistem pendidikan Islam bertunjangkan qalbu, sedangkan pendidikan Barat bertunjangkan otak. Apakah ada hubungan atau yang mana lebih tepat di antara kedua ini? Dan Allah menyatakan berfikirlah dengan qalbu. Apakah qalbu? Dalam bahasa Melayu kita ada keliru sikit tentang istilah qalbu. Orang Melayu sebut hati, sedangkan Allah sebut qalbu. Qalbu ialah jantung, sedangkan hati bukan jantung. Hati ialah dalam bahasa Arab disebut kabdah, liver. Jantung dalam bahasa Inggeris disebut heart, in my heart. Hati tidak bergerak, tapi jantung berdenyut. Orang Melayu tersalah 1000 tahun. Istilah qalbu disebut hati. Hati ialah kabdah sebelah kiri, sedangkan qalbu yang Allah sebut ialah jantung. In my heart, dalam qalbu saya. Dalam bahasa Arab, fi qalbi. Orang Melayu, in my liver, dalam hatiku. Kita tersalah. Pelajar-pelajar yang buat tesis juga tersalah. Mereka menggunakan istilah qalbu sebagai hati. Ini satu perbezaan yang sangat salah. Mari kita kenal apakah qalbu. Ialah jantung. Di Barat mereka mengatakan yang berfikirlah otak. Di Malaysia juga sistem pendidikan kita berasaskan otak, sedangkan Islam berasaskan qalbu. Berfikir dengan qalbu, bukan dengan otak. Barat mengatakan berfikir dengan otak,
Sekarang kita ada persimpangan. Kita lihat apakah yang diberikan oleh ahli tafsir. Kita lihat dalam mazhab Maliki, qaul al-Malikiyah wa Syafi'iyah, mahallatul qalbu, tempat berfikir ialah qalbu, jantung. Di barat mengatakan kita berfikir dengan otak, di Malaysia juga berfikir dengan otak. Tapi Imam Syafi'i ataupun dalam mazhab Maliki, mazhab Syafi'i mengatakan tempat berfikir ialah qalbu, jantung. Dan dalil mereka ialah ayat Al-Quran dalam surah Al-Hajj, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Menggambarlah kamu pada muka bumi dan mereka mempunyai qalbu yang mereka berfikir dengannya. Jelas Allah mengatakan fatakunahum qulubun ya'qiluna biha, mereka mempunyai qalbu yang mereka berfikir dengannya. Definite. Dalam Islam, dalam Al-Quran jelas berfikir dengan qalbu, bukan dengan otak. Au adzanu yasma'u biha, ataupun telinga yang mendengar dengannya. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur, tetapi sesungguhnya bukan mata yang buta, tetapi hati yang buta. Hati dalam dada yang buta. Dan ditanya kepada Ibn Abbas, di manakah konsep ilmu? Bagaimanakah untuk mendapatkan ilmu? Dia kata bilisan su'ud wa qalbun uqul, dan tempat ilmu ialah banyak bersoal dan berfikir dengan jantung. Clear dalam Islam, berfikir dengan jantung. Kemudian kita bawa ke sekolah, berfikir dengan otak. Dua sistem yang berbeza sama sekali. Itu sebab sistem kita tidak pernah mencapai matlamat, sebab kita berfikir dengan otak. Ahli matematik di Malaysia semua mengatakan berfikir dengan otak. Mereka buat teori, ada otak kanan, otak kiri. Sedangkan Islam jelas berfikir dengan qalbu. Kita tidak mengambil dimensi ini, berfikir dengan qalbu. Allah mengatakan berfikir dengan qalbu. Fatakunahum qulubul ya'qiluna biha, dan mereka punyai qalbu yang mereka berfikir dengannya. Berfikir dengan qalbu, jantung. Kita tersalah begitu lama dimensi pendidikan kita, berfikir dengan otak. Kita lihat di barat, mereka buat satu teori yang palsu. Yang diajar di sekolah, diajar di maktab-maktab perguruan, diajar dalam semua sistem dengan kita berfikir otak kanan, otak kiri. Dan Allah mengatakan berfikir dengan qalbu, kita ajar berfikir dengan otak. Apakah hubungan di antara otak dengan qalbu? Memang ada hubungan. Qalbu seperti kalau komputer saya ni CPU. Dan otak buat kerja yang kecil, iaitu kalau kita ada package yang kita nak selesaikan masalah, kita masuk dalam CPU, dan CPU yang menyelesaikan masalah. Otak ialah satu proses yang kecil. Oleh sebab itu kita berbeza dengan barat. Tapi sayang, semua ahli matematik kita, termasuklah di maktab perguruan, semuanya ambil daripada barat dan bawa ke negara kita, dan kita bawa falsafah yang bercanggah dengan apa yang maksud ayat Allah tadi. Dan apakah hubungan di antara otak dengan qalbu? Sukar untuk diterangkan secara fizikal. Tetapi jelas berfikirlah dengan qalbu. Ini qalbu kita, bukan hati. Dalam semua tradisi kita, bila kita sebut qalbu, terjemah hati. Salah. Jantung. Jantung inilah yang disebut dalam hadis yang banyak dalam Al-Quran tadi. Dan di barat, tuan-tuan, sistem pendidikan mereka semuanya berpusat kepada otak. Sama ada behaviorism yang diajar di maktab perguruan, cognition, constructivism, yang semuanya menyalahi sistem ataupun falsafah pendidikan Islam. Negara kita menggunakan constructivism dan behaviorism, cognition yang diajar berdasarkan kepada selain pada qalbu.
Dan inilah kita memerlukan ahli pendidikan yang peka dengan umat Islam. Bagaimanakah kita melihat pendidikan itu dari konteks kita, bukan dari segi barat. Kita tenggelam sistem kita dengan pendidikan barat. Semuanya berasaskan pengajian dengan otak. Kita meninggal kolbu. Kolbu harus dibersihkan, kata Imam Ghazali. Sebelum ilmu, hati kolbu harus dibersihkan dulu. Umpama bekas air. Sekiranya tempayan ini sudah ada kekotoran, ada bekas lain, air tak boleh masuk lagi, kata Allah tadi. Untuk kita menerima ilmu, buang segala sampah dalam tempayan, masuk air, ilmu yang baik. Dan kolbu ialah persediaan untuk menerima ilmu. Psikologi kita ialah pemikiran dengan kolbu. Di barat, tuan-tuan, semua sistem pengajian diasaskan kepada kognitif, akal. Jadi otak. Seluruh sistem dagang kita. Kita lihat dalam konteks Islam, Imam Syafi'i, Imam Hanbal jelas mengatakan sistem dagang Islam berpusatkan kolbu, berfikir dengan kolbu. Dan kita lihat sistem dagang kita hari ini, tak ada satu pun yang kembali pada kolbu. Di barat ada satu sistem, satu falsafah yang dikembangkan di Belanda, tuan-tuan yang belajar tentang falsafah ini, dikembangkan oleh seorang muda ahli matematik bernama Brouwer namanya. Dia mengatakan pemikiran matematik bukan dengan otak, dengan kolbu. Untuk pelajari matematik, berfikir matematik bukan dengan otak, tapi di sini. Barangkali saya juga ada pengalaman, tuan-tuan. Saya ketika dihantar oleh UPM untuk buat master dulu di UK, pensyarah saya mengatakan sangat mudah. Ini masalah untuk anda. Sekiranya anda dapat selesaikan masalah ini dalam masa setahun, anda dapat ijazah. Kalau masa 6 bulan pun anda dapat ijazah. Bergantung kepada masalah ini. Saya dapat masalah, berfikir terkial-kial 6 bulan, tak tahu nak jawab. Akhirnya setahari saya berjalan-jalan di pantai. Tiba-tiba terlintas di sini. Kenapa saya tidak selesaikan masalah ini menggunakan ini? Di sini. Peranan bukan di sini lagi, di sini. Dan saya mendapatkan seolah ilham. Saya balik cepat ke rumah, buat selesai. Satu malam. Master saya hanya satu malam. Saya dapat merasakan pemikiran daripada kolbu. Lintasan kolbu inilah yang menyelesaikan dengan izin Allah apa masalah yang tergendala tadi. Dan mengikut falsafah institution ini, satu-satunya di barat yang menggunakan kolbu sebagai asas pendidikan ialah di Belanda. Mereka menggunakan intuitionism. Intuition ialah datang daripada ilham. Matematik peringkat tinggi daripada ilham, bukan daripada kognitif. Dan sistem dalam kita semua diasas kepada kognitif. Dan mengikut pengkaji ini, kekuatan kolbu lebih 30,000 kali daripada kognitif. Itulah pandangan orang yang bukan Islam. Sedangkan dalam konteks kita Islam, semua imam besar kita bersepakat bahawa pendidikan ialah harus dengan pemikiran kolbu. Di dalam Islam banyak perkara yang tidak ada dalam tradisi barat. Barat tidak ada ilham. Walaupun yang paling hampir dengan intuition tadi, roh tidak ada. Akal, wujudan, kepahaman, basirah, memory, bahagia, derita, sedar, sakinah, insyirah. Di barat dimensi ini tidak ada. Hanyalah 1-2 kognitif yang mereka ada, sedangkan banyak lagi perkara yang berhubungan dengan kolbu yang tidak dibincangkan dalam pendidikan barat. Dan kita mempunyai segala-galanya, tetapi kita berbangga dengan sumber yang lain. Tuan-tuan yang hormati, Rasulullah bersabda dalam hadis yang terkenal muttafaqun alaih, ala wa inna fi jasadi mudghah, ala wa inna fi jasadi mudghah, idza salahat jasad kulluh wa idza fasada jasad kulluh, ala wa hiya al-qalbu. Qalbu sekali lagi. Ketahuilah dalam jasad manusia ada satu organ. Apabila organ itu baik, maka baik seluruh badan. Wa iza fasadat, apabila organ itu rosak,
fasadal jasadu kulluh, maka seluruh jasad akan rosak. Ala, ketahuilah, wahyal qalbu, ketahuilah dia jantung. Sekali lagi dalam terjemahan kita semua dalam buku-buku agama, ketahuilah dia hati, salah. Ketahuilah dia jantung. Ketahuilah ala wahyal qalbu. Rasulullah kata, ketahuilah qalbu yang tanggungjawab. Hati tak bergerak, tuan-tuan. Kabdah ialah liver. Orang Melayu kata in my liver, orang Inggeris kata in my heart, orang Arab kata fi qalbi. Kita terkecuali, kita berhujah dengan hati, liver, tuan-tuan. Allah mengatakan dalam ayat lain, Al-Zariyah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun wa fis samai wal ardi innahu haqqun mithla ma antum tantiqun. Dan pada bumi itu ada ayat-ayat bagi mereka yang meyakini ayat Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kamu kenapa kamu tidak melihat? Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit Allah janjikan rezeki yang kamu dijanjikan dengannya. Di sini kita lihat Allah suruh kita melihat badan kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kamu kamukah tidak melihat ciptaan Allah? Mari kita fokus kalbu, jantung kita. Satu organ yang sangat ajaib. Ketika kita dalam perut ibu telah berdenyut, dan dia berdenyut sampai hari ini, tak pernah berhenti. Alhamdulillah. Dan jantung ini membawa sistem darah yang sangat kompleks. Daripada jantung ke seluruh badan, balik semula ke jantung. Apabila jantung itu sudah kotor, dibawa ke paru-paru, dibersihkan di paru-paru, dibawa balik yang bersih ke dalam jantung, yang darah bersih dengan darah kotor tidak bercampur, dia masuk dalam kompartmen jantung yang berbeza. Ada 4 kompartmen. Dan sistem darah ini kalau kita ukur, tuan-tuan, 97,000 kilometer. Subhanallah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu sendiri, kenapa kamu tidak melihat? Bagaimanakah cipta jantung? Jantung, belum lagi hati, belum lagi paru-paru, belum lagi telinga, belum lagi mata. Tengok satu saja, jantung kamu. Itu sebab orang dulu, tuan-tuan, setiap denyut jantung dia satu zikir. Zikir bukan dengan lisan tetapi dengan kalbu. Kalbu berzikir melihat keagungan Allah. Yang berdenyut tak pernah berhenti. Sistem saluran darah kita sepanjang 97,000 km. Dari Malaysia sampai ke London, patah balik ke Malaysia, pergi balik ke London, itu jauh-jauh sistem darah yang Allah tentu kepada kita. Satu pun tak silap. Perjalanannya satu hala saja, tuan, dari kanan ke kiri, anti-clockwise. Seluruh sistem darah ini berjalan dalam satu sistem yang sangat-sangat indah. Dan kalau kita dapat menyebut sekali setahun, Alhamdulillah, hanya untuk peranan jantung, Alhamdulillah. Dan belum lagi dengan DNA kita, hari ini manusia dapat melihat asas ciptaan Allah ciptakan kita dengan DNA. C dengan G bercantum, T dengan A bercantum, yang kalau kita panjangkan sistem DNA kita 6,000 kali pergi ke bulan balik ke bumi, pergi ke bulan balik ke bumi 6,000 kali. Itu panjang DNA kita, tak salah sikit pun. Tersusun indah, cantik, harmoni. Kalaulah kita lihat dengan secara statistik untuk menyusun 4 objek secara teratur, apakah probability dia? 0. Kalau tidak ada penyusun, setiap yang tersusun mesti ada penyusun. Inilah kita berhujah dengan pelajar kita yang kecil, supaya mereka kenal pencipta daripada ciptaan Allah. Subhanallah. Inilah bagi mereka yang mengkaji dalam dimensi ulul albab. Mereka akan berakhir dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Tuhan kami, tidaklah dikaciptakan ini sia-sia dan jauhlah kami pada azab neraka.
Matlamat pendidikan kita berakhir dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka fakina adzabannar. Tetapi sayang, sistem pendidikan kita tak pernah berakhir dengan apa yang Allah sebutkan tadi. Dan saya isytiharkan pagi ini, sistem pendidikan kita gagal. Sistem kita gagal membina manusia. Kita tumpukan pendidikan kita untuk membina fizikal, kita gagal membina manusia. Sebab dalam sistem pendidikan kita tidak ada yang menuju kepada Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka fakina adzabannar. Dan itulah matlamat pendidikan yang sebenarnya. Tuan-tuan, jantung. Berat dia 250 gram je. Kecil. Duduk di sini. Kita pegang dia bunyi. Tetapi satu masa dia membengkak. Kalau jantung sudah membengkak, masalahnya dia sudah hampir berakhir. Beratnya hanyalah 250 gram hingga 300 gram. Tetapi bila sudah rusak, dia menjadi 1 kilogram. 1 kilogram itu maksudnya sudah masalah jantung yang sangat kronik. Selalunya mereka berakhir dengan 1 kilogram. Dan doktor dia faham betul saya. Kemudian satu kajian sekarang, mereka mengatakan di antara jantung dengan otak, yang mana Allah cipta di awal. Doktor Barat sampai hari ini mereka mengatakan otak yang mengawal semua kejadian dalam organ kita. Tetapi mereka tersalah. Kajian terkini, apabila kita ada pemindahan jantung, otak belum berfungsi, tetapi bila jantung baru dimasukkan ke dalam pemilik yang baru, dia berfungsi belum ada hubungan dengan otak. Maksudnya jantung berfungsi tanpa bergantung pada otak. Ini yang ditemui oleh doktor Islam. Mereka mengatakan wa annal ulama ya'taqid an-dima' huwa alladhi yunzimu an-nabdat al-qalb. Selama ini doktor Barat mengatakan otak yang kawal seluruh badan. Tetapi salah. Jantung yang menguruskan seluruh badan. Sebagaimana yang hadis tadi, jantung adalah raja segala-galanya. Jantunglah yang menjadi CPU kita dan menjadi kerajaan yang besar yang merintah seluruh anggota lain. Itu yang dituai oleh doktor Islam. Dan hujah-hujahnya banyak, tuan-tuan. Barangkali kita tidak membincangkan hujah doktor, tapi saya nak sebutkan di sini ialah otak tidak mengawal kolbu, tapi kolbu yang mengawal otak. Dalam konteks ini, tuan-tuan, kita lihat kejadian kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu sendiri, apakah kamu tidak melihat? Mula-mula kita dalam satu hari, tuan-tuan, hayat kita, sejarah kita, dan kita akan berakhir tahun 2022. Mari kita renungi sejarah hidup kita. Asalnya kita tidak ada. Hal ata ala insan hinum min ad-dahr lam yakun syai'an mazkura. Apakah tidak sampai manusia satu masa dia tidak dapat disebut dengan apa pun? Kita seperti yang sebelah kanan, nutfah. Dalam satu hari tak ada rupa langsung. Dalam 7 hari seminggu kita menjadi alaqah. 35 hari kita jadi mudghah. 42 hari tuan-tuan, 42 hari 6 minggu jantung mula berdenyut. Doktor melihat jantung kita mula berdenyut usia kita 42 hari. Dan sejak 42 hari dalam perut ibu kita, jantung tak pernah berhenti sampai hari ini. Alhamdulillah. Dan itulah sejarah kita. Sebelum kita masuk tahun baru, mari kita renungi sejarah kita yang lama. Dan setiap stage ini kita penuh dengan kesyukuran. Kita lahirkan dengan penuh kesyukuran. Kita dalam perut ibu kita, doktor ukur denyutan jantung bayi 49 denyutan seminit. Ketika usia kita 6 minggu 4 hari, doktor sudah ukur denyutan jantung kita 49 kali denyutan. Kemudian semakin cepat. Kemudian masa 5 minggu jantung kita sudah berdenyut 80 kali.
Sekarang 60 kali. Ketika kita dalam perut bayi, doktor kata waktu kita 5 minggu 80 kali denyutan. Lepas 6 minggu 103 kali denyutan. Sangat laju tuan-tuan. Denyutan jantung bayi lebih laju daripada gerakan jantung ibunya. Dan dia turun kembali. Bila hampir lahir 9 minggu denyutannya 155. Sangat laju. 12 minggu dia turun 120. Bila sudah kita lahir pada 28 hari lahirkan kita, dia sudah menjadi 100 kali seminit. Akhirnya 1 tahun 70 kali seminit, dan sekarang alhamdulillah sekitar 70 kali 1 minit, dan ahli sukan lebih baik daripada 70. Inilah jantung yang berdenyut tak pernah tamat. Sama ada kita tidur ataupun kita berjalan, jantung sentiasa bergerak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan tuan-tuan, mari kita ukur sedikit. Kita renung sedikit sebelum kita masuk tahun baru. Katalah kita perandaian jantung kita berdenyut 1 kali 1 minit 60 kali. Dalam 1 jam dia bergerak 3,600 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 1 hari dia bergerak sebanyak 86,000 kali. Tak pernah berhenti. Kita tak sedar pun. 1 minggu dia bergerak berdenyut sebanyak 604,000 kali. 1 bulan sebanyak 2,04,019,000 kali. Subhanallah. Ini orang sufi tuan-tuan, setiap nafas dia zikir, bukan lisan tapi qalbu. 1 tahun 29 juta. 1 tahun 29 juta dan jantung kita tak pernah berhenti. 30 tahun pemuda depan saya, dia telah berdenyut 870 juta kali. Dan nikmat yang manakah yang akan berdustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang manakah kamu dustakan nikmat Allah? Tengok jantung saja, jangan tengok mata lagi. Bukan tengok telinga lagi, tengok jantung. Tidak dapat, kita terus lemah. Inilah sebenarnya mereka yang mengkaji secara ciptaan Allah di seluruh, dan kita berakhir dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tuan-tuan yang sudah berusia 60 tahun, denyutan jantung kita sekurang-kurangnya 1,741,000,000 juta 825,024,000 kali. Subhanallah, subhanallah. Itulah nikmat yang Allah berikan sebelum kita berakhir. Kadang-kadang kita tidak sedar nikmat yang Allah berikan. Napas yang kita menapas, kita belum kira lagi napas kita yang sangat sempurna. Kita sedar bila masuk ICU. Bila napas sudah tersekat, baru kita ingat nikmat Allah yang telah berlalu. Selalunya bila nikmat sudah berakhir, baru kita sedar. Mari kita sedar sebelum nikmat Allah berakhir. Dan kita sentiasa bersyukur. Sebanyak manakah darah yang dipam oleh jantung kita? Dan kajian mengatakan setiap hari 8,000 liter darah dipamkan. Darah yang sama tuan-tuan, darah yang sama dipusing. Jumlah dikeluarkan oleh jantung kita satu hari 8,000 liter. Bayangkan 8,000 liter tuan-tuan. Dan setiap minit 5 liter dipamkan seluruh badan kita dengan sempurna, tak pernah silap sekalipun. Dan jumlah salur darah yang saya sebutkan tadi, sejauh 97,000 km sistem darah kita yang berputar dalam darah kita, daripada kecil sebesar-besarnya dikira 97,000 km. Kalau nak kira sistem pipe air di Kahirah, Bandar Kahirah, sebab saya petik daripada penulisan Arab ini, dia kata jumlah pipe di Bandar Kahirah hanyalah sejauh 20,000 km. Sedangkan sistem darah kita dalam badan kita 97,000 kali jauh lebih panjang daripada sistem air yang
menyediakan air kepada Banu Qahirah. Subhanallah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Inilah yang kita terapkan setiap kepada kita. Dalam satu hadis Rasulullah dikatakan, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza wa illa fi rashi nama ala syiqati ayman. Summa qala Allahumma aslamtu nafsi ilaika wajjahtu wajhi ilaika. Rasulullah apabila baginda ingin tidur, baginda tidur sebelah kanan. Dan Rasulullah berdoa, Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Dan ya Allah, aku serahkan jiwaku padamu seluruhnya. Wajjahtu wajhi ilaika, dan aku serahkan, aku palingkan wajahku padamu ya Allah. Rasulullah tidur sebelah kanan. Dan hikmahnya ialah jantung sebelah kiri. Sekiranya kita tidur sebelah kiri, jantung tertekan oleh organ lain. Sebab jantung sebelah kiri, kita tidur ke sebelah kiri, maka paru-paru kita dan semua organ menekan jantung. Tidur dalam keadaan yang tidak selesa. Tetapi kalau kita tidur sebelah kanan, jantung paling atas, dia dalam keadaan yang paling rileks. Dan setiap petunjuk Rasulullah ialah wahyu ilahi. Dan inilah fitrah manusia. Dan jantung kita yang Allah berikan, yang bekerja secara sepanjang masa, ialah nikmat yang tidak dapat kita sebut dengan balasan. Saya ingin berkongsi tuan-tuan dengan kajian dilakukan oleh orang Barat. Orang Barat yang mengatakan berfikir dengan otak sekarang mulai menukar paradigm mereka. Mereka mengatakan kita tersalah 1000 tahun. Sebab kita mengemukakan pandangan bahawa berfikir dengan otak. Kita ajar pelajar supaya berfikir dengan otak. Rupa-rupanya kita salah. Kata siapa dia? Kata Institute of Heart Math. Dia mula mengkaji tentang jantung manusia. Dan dia temui satu perkara yang menakjubkan. Tuan-tuan, ini adalah doktor pakar yang khusus mengkaji tentang gelombang yang keluar daripada jantung kita. Dan mereka melakukan kajian ini di institut di California. Dan mereka menemui satu penemuan yang tidak pernah diketahui oleh doktor sebelum ini. Apabila mereka melakukan pemindahan jantung, satu contoh yang dilakukan oleh doktor ini, dia mengatakan ada seorang pakcik usia 60 tahun, sekitar 50 tahun, jantungnya tidak berfungsi, dan doktor hanyalah ingin transplant dengan jantung yang baru, menunggu penderma jantung. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang masih lagi muda, masih usia 30 tahun. Kemudian pemuda ini meninggal dunia kerana aksiden dan jantungnya dimasuk ke dalam jantung pakcik tadi. Dan alhamdulillah dapat berfungsi dengan baik. Ini dilaporkan di dalam Mail ataupun dalam Daily Mail di London pada tahun 2008. Selepas saja jantung dia telah selesai, dia minta izin kepada doktor untuk tahu alamat pendermanya. Bila dia dapat alamat penderma, dia pergi ke rumah penderma tadi yang sudah meninggal, yang adalah balunya, isterinya. Perkara yang ajaib berlaku. Bila sampai rumah dia, dia kata ini rumah dia. Rumah yang dia baru sampai ini, dia kata ini rumah saya. Bila bertemu dengan isteri si mati, dia kata ini isteri saya. Kata si balu tadi, saya tak kenal awak siapa ni. Saya adalah suami awak, dia kata. Macam mana suami awak? Suami saya mati. Accident. Saya adalah suami awak, dia kata. Dulu kita makan, kita bertemu di restoran sekian-sekian. Kita dating di sekian-sekian. Ini orang Barat, kata. Semuanya tepat. Doktor pening. Macam manakah pemuda orang tua tadi yang terima jantung orang muda, dia kata seluruh hidup orang muda tadi menjadi kehidupan orang tua tadi. Si pemuda ini seorang yang ganas, gangster rupa-rupanya. Dia selalu melakukan kerosakan di kota raya. Dan dia membunuh orang, dan akhir sekali dia membunuh diri dia dengan pistol. Maka kan jantungnya dibagi kepada pakcik tadi. Pakcik tadi namanya William Graham. Namanya dicatatkan oleh doktor. William Graham ini pakcik bertukar daripada wajah yang baik menjadi ganas.
Orang 60 tahun pergi kelab malam, tuan-tuan. Tak pernah dia pergi. Dia kata di situlah tempat dia selalu lepak. Dia pergi mencari kawannya. Semua orang pemuda-pemuda tak kenal dia. Sedangkan dia kata ini semua kawan dia. Akhir sekali mereka bergaduh. Sama seperti pemuda bergaduh. Akhirnya dia ambil pistol, dia tembak diri sendiri. Tepat kena sebagaimana pemuda tadi bunuh diri. Jadi doktor. Tak dapat jawab salah. Mereka mengatakan ini X-file. Kita masuk di bawah file, tak perlu kita kisah. Sebab ini masalah yang barangkali satu dalam sejuta. Tak perlu kita ambil kisah. Bagaimanakah seorang pemuda yang sudah mati dimasuk dalam diri seorang tua yang sudah rusak jantungnya? Orang tua tadi berubah menjadi orang muda. Maksudnya memori orang muda sudah masuk ke dalam diri orang tua. Seolah CPU kita, tuan-tuan. CPU saya ni. Orang curi CPU saya, masuk dalam komputer lain. Dia keluar semua maklumat saya. Memori dalam jantung, tuan-tuan. Confirm. Doktor ini mengatakan memori kita dalam jantung. Semua disimpan dalam jantung. Betul, tuan-tuan. Kalau kita marah seseorang, kalau dia marah di sini saja, 3 jam dia lupa. Tapi kalau dia masuk sini 3 minggu belum lupa lagi. Jangan masuk ke dalam memory, sebab bila masuk ke dalam memory dia masuk dalam CPU. Bila masuk CPU dia tak boleh keluar lagi. Oleh sebab itu otak ini hanyalah tempat laluan proses untuk disimpan dalam CPU, kata profesor tadi. Profesor ini mula mengkaji tentang kolbu dan dia dapat kesimpulan bahawa memori seluruh manusia berfikir bukan di kolbu, bukan di otak, tapi di kolbu. Kembali pada Al-Quran. Kembali pada Al-Quran bahawa berfikir itu qulubun ya'qiluna biha, dan mereka ada jantung yang berfikir dengannya. Sekarang ahli psikoanalisis, dia panggil psikoanalisis di barat, tuan-tuan. Mereka mula mencari maklumat Al-Quran, sebab apa setiap yang mereka temui dalam Al-Quran. Lahum qulubun ya'qiluna biha. Inilah ultimate yang ditemui oleh doktor tadi yang mengkaji gelombang yang dikeluarkan oleh jantung kita. Ada kisah lain. Kisah lain ialah seorang wanita, sebab tuan boleh baca di sini, yang tak pernah main bola, benci main bola. Tiba-tiba dia tukar jantung daripada seorang pemuda pemain bola. Dia lepas tukar jantung, dia main bola. Dia menjadi pemain bola, tuan-tuan. Apakah maksud daripada transplant yang dilakukan oleh doktor barat tadi? Doktor Islam belum mengkaji, tuan-tuan. Demikian juga contoh lain. Seorang yang menerima jantung daripada orang yang bekerja secara stuntman ini, tiba-tiba dia berubah sifat dengan orang yang tadi. Orang yang terima jantung tadi, sifat dia sama seperti orang itu. Hati-hati jantung, tuan-tuan. Rupa-rupanya kita salin jantung orang kepada kita. Bila CPU komputer saya dicuri oleh orang lain, maka seluruh maklumat saya ada masuk dalam komputer lain. Bagaimana kalau kita terima jantung orang Islam, memang jantung orang bukan Islam? Bagaimanakah agaknya? Bagaimanakah sifat nifak dia ataupun kufur dia? Apakah masuk ke dalam jiwa orang Islam? Dan sekarang darah. Rupa-rupanya doktor melihat di antara otak dengan jantung ada darah yang menjadi wakil postman, yang bawa maklumat jantung ke otak. Dalam darah kita ada memori. Dan kalaulah kita pergi hospital, kita terima darah orang bukan Islam masuk darah kita, memori masuk dalam darah kita, kata doktor. Kita mula berfikir sama seperti orang yang kita terima darah tadi. Dan doktor-doktor yang rapat dengan saya mengatakan, kalaulah ada pemindahan darah di hospital, carilah keluarga kita sendiri. Sebab dalam darah ada memori. Hubungan daripada otak dengan jantung, itu yang ditemui oleh doktor yang mengkaji di pusat tadi, tuan-tuan. Banyak contohnya. Oleh kerana banyak sangat contoh tadi, doktor tidak boleh abai lagi. Pada mulanya mereka ingin abaikan, ini perkara yang tak perlu kita pertimbangkan. Tapi oleh kerana banyak sangat kes ini, termasuklah kes yang mereka menerima jantung daripada seorang seniman, seorang penulis sajak. Tiba-tiba yang ini menulis sajak, yang terima jantung menulis sajak. Yang lebih menyayat hati, seorang pemuda mati, dia adalah pengubah lagu.
Gubahan lagu ini dia lakukan kali terakhir bersama ibunya. Kemudian dia mati, dipindahkan kepada seorang pemuda lain. Tiba-tiba pemuda tadi buat lagu sama seperti lagu yang dia buat kali terakhir tadi. Bila si ibunya mendengar, dia kata itulah lagu yang anak dia terakhir ciptakan, sekarang dimainkan oleh pemuda lain. Maksudnya ialah jantung menyimpan memori. Hubungan antara jantung dengan otak berlaku secara kompleks, melalui saraf, melalui berbagai-bagai proses, melalui darah kita. Darah menyimpan memori. Oleh sebab itu, kalau kita mengadakan ataupun perpindahan darah di hospital, ini boleh mempengaruhi darah, mempengaruhi orang baru. Dan marilah kita berhati-hati menggunakan apa yang diketahui oleh kajian ini. Kita dapat gambaran seperti ini, tuan-tuan. Yang CPU ialah kolbu. Kolbu kita kalau banding dengan komputer ialah CPU. Yang proses, segala proses dalam komputer kita CPU. Tetapi kita ada software yang kita masuk untuk diproses oleh CPU, ini otak. Otak tidak penting. Dia hanya bekerja berdasarkan pada kolbu. Kolbu yang proses otak. Dan otak ialah ejen kepada kolbu. Oleh sebab itu, kalau kita menjadikan dia sebagai asas untuk pengajaran, kita tersalah, kata doktor tadi. Dan Dr. Barak mula mengubah paradigm daripada otak kepada kolbu. Kita sudah ada kolbu sebagai asas pendidikan, tapi kita tinggal, kita ambil yang Barak. Saya dengar setiap pakar motivasi kita bercakap dalam paradigm Barat. Hampir setiap motivasi kita cukup menyedihkan. Tuan-tuan, mereka belajar di Barat. Mereka bawa yang Barat itu 100% ke sini. Barangkali saya cerita kisah saya. Ada seorang doktor pakar di hospital Kota Baru. Dia adalah pakar sekretari. Dia belajar di Barat menggunakan kaedah Barat untuk merawat pesakit sekretari. Tiba-tiba dia kata pada saya, ilmu saya belajar di Amerika, dia pakar dalam sekretari. Saya tinggal semua dan sekarang saya buka kitab Al-Qalbu Imam Ghazali. Saya hanyalah menggunakan kitab Al-Qalbu Imam Ghazali untuk merawat semua pesakit saya. Saya tinggal buku saya tebal-tebal yang saya belajar di Barat. Tak satu pun tak guna. Itu pengakuan doktor pakar di Kota Baru. Nama dia Dr. Malik. Dia beritahu saya buku yang tebal-tebal dia belajar di Amerika semua dia tinggal. Sekarang saya merawat dengan kitab Al-Ghazali yang dia baru belajar, tuan-tuan. Dia baru belajar kitab Al-Ghazali, dia gunakan nasihat sekretari dia menggunakan kolbu. Dan kita memilih selain pada apa yang kita ada. Dan dengan ayat Al-Quran yang Allah sebut sekali lagi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afalam yasiru fil ardi fatakun lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin tamal qulubul lati fis sudur. Apakah mereka tidak mengembara dalam muka bumi? Sedangkan mereka ada jantung, mereka tidak berfikir dengannya. Sedangkan mereka ada jantung, yang mereka berfikir dengannya. Mereka ada telinga, yang mereka mendengarnya. Dan mereka fa innama la ta'mal absar, tapi mereka bukan buta mata, tapi ya butalah qalbu. Sebab itulah Allah sebut ulul albab. Ulul albab ialah qalbu. Lub dalam bahasa Arab ialah hati yang sangat dalam. Bukan setakat fizikal, tetapi lub albab itu dapat lub sangat dalam. Tuan-tuan, mereka mengkaji hubungan antara otak dengan jantung. Mereka temui ada sel ganglia. Doktor lebih faham saya. Sel ini membawa pemikiran daripada kolbu, perintah otak supaya fikir yang kecil-kecil, yang besar kolbu yang fikir. Inilah kita kata ilham. Di sinilah kita katakan petunjuk Allah datang ke sini. Imam kita bertapak di sini, bukan di otak. Kalau yang kita simpan di otak, dia akan hilang sekejap. Tetapi apabila sampai ke kalbu, dia kekal di situ, permanent. Sebagaimana CPU kita, apabila kita masuk dalam CPU, dia kekal di situ, tuan-tuan. Dan doktor mula mengkaji, doktor yang mengubah paradigm, mencadangkan di Barat bahawa kita tidak lagi menggunakan kognitif, tetapi kita menggunakan kalbu sebagai pusat pembelajaran. Dan dia dapati bahawa di antara otak dengan kalbu ada hubungan melalui banyak proses antaranya dengan darah.
Dan tuan-tuan, Doktor Islam mula mengikuti langkah mereka. Dia mengatakan kekuatan pemikiran kolbu ini 60 kali lebih kuat daripada apa yang dilakukan oleh otak. Maksudnya kekuatan berfikir pada kolbu. Dan itulah yang disebut kolbu, akal ialah pada kolbu. Lahum qulubu ya'qiluna biha, itulah definite dalam Al-Quran. Inilah doktor mengkaji. EEG ialah apa yang dikeluarkan oleh gelombang otak. Tapi ECG ialah apa yang gelombang dikeluarkan oleh jantung kita. Kita lihat apa yang dipikirkan oleh otak didominan oleh kolbu. Barangkali kita sukar untuk menceritakan gambar ini, tetapi secara mudah ialah kolbu dominan ataupun menguasai otak. Maksudnya pemikiran dia sebenarnya ialah kolbu kita. Dan mereka mudah mengkaji sekarang. Sekarang satu tajuk yang besar dalam psikanalisis, doktor menumpukan kepada kajian yang mereka tak pernah masuk, sebab psikologi ini tidak masuk dalam domain saintifik sebelum ini. Tetapi oleh kerana banyak kes yang membawa kes seperti ini, lalu mereka kembali untuk melihat psikologi ini secara mendalam. Tuan-tuan, kita dengar hadis Rasulullah. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, adatu li'ibati as-salihin ma la ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khadra ala qalbi bashar, atau kama qala, riwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah mengatakan, disediakan, Allah mengatakan kepada hambanya, hadis kursi ini, aku sediakan kepada umatku yang, pada hambaku yang soleh, syurga yang sangat indah. Syurga ini ma la ainun ra'at, mata tak pernah lihat, wala uzunun sami'at, yang telinga tak pernah dengar, wala khatra ala qalbi bashar, yang tidak pernah terfikir oleh kalbu. Sekali lagi, berfikir kalbu. Wala khatra ala qalbi bashar, yang tak pernah kalbu manusia fikir. Jelas hadis Al-Quran berfikir dengan kalbu. Para pendidik sekalian, mari kita bawa kembali paradigma kita di maktab pendidik perguruan. Jangan kita sesat lagi dengan barat yang bawa dimensi kognitif, behaviorism dan causativism yang palsu, dan kita kembali pada kalbu. Para pendidik sekalian, tapi sayang, kita belajar di barat, kita ambil seluruh barat, kita bawa ke tempat kita, dan kita membawa ajaran sesat dalam konteks pendidikan. Itu sebab dan sebenarnya kita tak pernah menghasilkan pelajar yang bersifat ulama. Kita hanyalah menghasilkan pelajar yang cekap dalam pembangunan negara, tetapi diri mereka sendiri tidak dibangun. Tuan-tuan, terakhir barangkali masa bercakap, pemindahan artificial heart. Ini ialah pemindahan jantung pertama. Pemindahan dengan menggunakan bateri, jantung artificial, jantung yang palsu. Ciptaan mereka telah berjaya masuk dalam dada orang ini. Kita lihat kes yang awal tidak berjaya, tetapi ada beberapa kejayaan. Antaranya, pakcik ini telah berjaya menerima jantung artificial, dan lepas dia baik dengan jantungnya, ditanya oleh pemberita, pakcik, apakah pakcik rasa sekarang? Apakah pakcik rasa sekarang? Dia kata apa? Saya tak rasa apa-apa. Ini siapa dia? Saya rasa dia cucu saya. Pakcik sayang tak? Tak. Pakcik benci tak? Tak. Tak ada perasaan. Memori asal hilang, dibawa dengan jantung yang baru. Dia menjadi orang baru yang tidak ada kena-mena dengan orang lama, yang sebahagian daripada memori dia barangkali yang tersimpan dalam darahnya. Dan itulah pakcik tadi. Dan dia mengatakan, saya tak kenal siapa ini. Pakcik sayang tak cucu ni? Tak. Benci tak? Tak. Dia tak rasa apa-apa. Dan dia menerima jantung yang pertama, jantung palsu. Hilang segala iman dia kalau dia orang sampai iman. Dan dia tidak ada rasa sekarang. Sekarang dia menjadi orang hidup tetapi tidak ada perasaan, sebab jantungnya telah ditukar dengan bateri. Dan itulah yang dilaporkan oleh pusat yang saya sebutkan tadi. Dan inilah di antara beberapa contoh yang doktor tidak boleh lagi abaikan, sebab semakin lama semakin banyak
Dan akhir sekali, darah yang kita terima. Doktor tidak percaya, tuan-tuan. Saya sebut kepada doktor bahawa ada hubungan antara otak dengan jantung kita dan memori ada dalam darah. Dia gelak besar-besar kat saya. Darah ada fikiran, dia kata, dia gelak kat saya. Tuan-tuan, dia kata darah orang kafir dengan darah orang Islam sama saja. Doktor ni cakap saya. Saya tanya dia, beras yang dibeli dengan wang halal dengan beras yang dibeli dengan wang haram sama tak, doktor? Dia paling pada saya. Dia tak minat untuk jawab soalan tadi. Sebab doktor barat hanya belajar pada fizikal, mereka tidak belajar tentang selain pada fizikal. Beras haram dengan beras halal sama saja, tetapi Allah mengatakan ini menuju ke neraka, ini ialah tempat bakaran api neraka. Sebab itulah yang kita ingin jadikan dalam pendidikan kita sistem yang sepadu. Kita sangat cantik dalam pendidikan kita, bersepadu antara emosi, intelektual, rohani dan jasmani, tetapi yang kita ukurlah intelektual semata-mata. Kita berhujah dengan jari, jasmani, emosi, rohani, intelek. Bila kita buat peksa, kita hanya uji intelek, 3 lagi kita tinggal. Di universiti kita ada jari, tapi yang kita uji hanya intelek. Pelajar yang dapat 4.00 CPA, kalau kita ukur akhlak dia, barangkali F. Tetapi kita tak pernah ukur akhlak, kita hanya ukur intelektual. Sedangkan dalam sistem pendidikan kita ada 4 unsur yang harus kita penuhi, tapi kita hanya mengambil intelektual dan kita tinggal 3 lagi. Dan itu sebab sistem pendidikan kita gagal. Sekali lagi saya isytiharkan lagi pagi ini, sistem pendidikan kita gagal total. Maaf saya para guru sekalian. Dan tuan-tuan, kalau kita nak baca apakah yang Allah sebut dalam Al-Quran, dituju kepada kalbu kita, antaranya auzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, alla dzikrillah tatma'innu qulub. Semuanya Allah tujukan kepada kalbu, bukan pada otak. Dan itulah barangkali sebagai penutup, maka kalbu ialah sumber kebahagiaan, sumber penderitaan. As-sa'adah ialah alhamdulillah. Mereka yang tidak pernah bersyukur tidak akan bahagia kalbu mereka. Dan Allah juga mengatakan, apa man insyaallah sarahul Islam wa ala nurul rabbih. Wa wailul lil qasiyati quluhum min dzikrillah ulaika fi dhalim mubin. Allah tujukan pada kalbu sekali lagi. Setiap khitab yang Allah bagi pada kita tuju pada kalbu. Sebab kalbu lah pusat segala-galanya, bukan otak. Dan marilah kita mula menyemak sistem pendidikan kita, berpusatkan pada kognitif. Mari kita kembali kepada ulul albab, dan ulul albab inilah menjadi asas kepada pendidikan Islam yang sebenarnya. Tapi sayang, Malaysia dalam sistem pembangunan pelan pendidikan Malaysia 2030 hingga 2025, mereka kembali mengambil sistem barat, dan kita meninggalkan sistem kita yang kita telah sebut dalam pendidikan kita, jari kita tinggalkan segala-galanya, dan kita ambil Finland sebagai asas pendidikan kita, negara murtad total yang mereka kebanyakan etis, dan kita mengambil sistem pendidikan kita menggunakan sistem Finland yang manusia paling derita, sebab Finland adalah negara yang paling banyak bunuh diri sebagaimana kita sebut dalam kuliah lepas. Tapi sayang, kita tersalah pemilihan, dan buku-buku yang dipelajari di universiti membawa ajaran sesat sampai hari ini. Dan dengan kata itu saya minta maaf banyak tuan-tuan. Saya tulis dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih.